Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung Basrul Mazi jilid yang ke-15. Kita masuk bab yang ke-48. Bab Maja'a Fid Dajjal. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan zahirnya Dajjal. Kita masuk satu hadis tanda kiamat yang seterusnya, iaitu Dajjal. Kita sebut Dajjal, sebutan dia ialah Dajjal. Baik, kita bacakan dahulu hadisnya. An Abi Ubaidah bin Al-Jarrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuhin illa qad anzara ad-Dajjal qaumahu wa inni unzirukumuhu. Fawasafahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la'allahu sayudrikuhu ba'du man ra'ani aw sami'a kalami. Qalu ya Rasulullah fa kaifa qulubuna yawma idzin? Qala mithluha ya'ni al-yawma aw khairun. Hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Abi Ubaidah bin Al-Jarrah katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya tidak ada satu nabi pun selepas daripada Nabi Nuh alaihi salam, melainkan semua nabi-nabi tadi memberi khabar, menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya, dan bahawasanya aku memberi ingat kepada kamu. Nabi Muhammad kata semua Nabi bermula daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi-Nabi ini memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Tentang Dajjal. Maka Nabi pun memberikan ingat kepada kita tentang apakah Dajjal, siapa Dajjal, tanda-tanda Dajjal dan cara nak mengenali Dajjal. Maka diceritakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal kepada kami. Mudah-mudahannya lagi akan mendapatkan dia oleh setengah mereka yang melihat akan aku atau mendengar kalam aku. Maka katanya, bila aku cerita tentang Dajjal ini, mudah-mudahan orang dapat mengenali dan bagaimana nak mengenali Dajjal itu. Maka kata mereka, ya Rasulullah, bagaimanakah rupa hati kami pada masa itu? Bila fitnah Dajjal datang, bila Dajjal sampai, bagaimana hati kami ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah seumpamanya, yakni hati orang beriman. Dajjal datang macam mana pun tak jadi apa, macam kamu sekarang, kata Nabi pada sahabat, ataupun lebih baik daripada sekarang. Jadi tuan-tuan, datangnya Dajjal ini tidak menakutkan orang beriman. Jangan tuan-tuan takut Dajjal ni datang mari rosak ke, makan tuan-tuan ke apa ke, tidak. Orang beriman, datanglah bapak Dajjal ke, mak Dajjal ke, datanglah siapa-siapa yang jadi Dajjal. Kata Rasulullah, dia takkan menggoncang iman orang yang beriman. Yang tergoncang, yang terganggu dengan Dajjal hanyalah orang yang tidak beriman atau orang yang kurang beriman. Itu saja. Baik, kita tengok hadis-hadis ni lagi.
Terbang pula lah. Okey, baik. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah Dajjal itu seorang manusia semacam kita juga. Hanya Allah Ta'ala menjadikan seorang yang bernama Dajjal itu sebohong-bohong dan sedusta-dusta manusia di atas muka bumi ini. Nombor satu, Dajjal ni siapa? Dajjal ni orang. Jangan tuan-tuan faham Dajjal ni makhluk asing, alien. Jangan faham Dajjal ni ialah raksasa ataupun makhluk yang kita tak nampak, yang belum pernah kita tengok. Dajjal orang, itu je. Orang macam mana? Sejahat-jahat manusia, itu saja. Sebohong-bohong manusia. Maka kalimah Dajjal itu ialah bahasa Arab. Dan dalam bahasa Melayu, Dajjal maknanya ialah pembohong, sehabis-habis pembohong. Dajjal bahasa Arab. Maksudnya apa? Sehabis-habis pembohong. Itulah yang dikatakan Dajjal. Tuan-tuan panggil lah orang-orang yang pergi hantar bantuan dekat dengan Gaza. Macam mana mereka layan kumpulan aktivis yang kedua. Bila sampai di kapal, sampai di pelabuhan, disambut dengan penuh meriah. Disambut dengan perempuan-perempuan lagi. Welcome, welcome lagi. Sebab nak tunjuk kepada dunia bahawa mereka ni adalah jenis melayan tetamu, baik dengan tetamu. Tetapi bila masuk dalam tempat mereka, lain pula. Itulah dikatakan sebaik-baik, sebijak-bijak pembohong. Masa mereka turun daripada kapal, beg-beg aktivis pun mereka angkat, dilayan dengan penuh kebaikan. Tetapi selepas daripada itu, apa yang mereka buat? Jadi ini kita lihat yang dikatakan Dajjal itu sehabis-habis pembohong. Ada orang sekarang ini nak membohong menggunakan televisyen, menggunakan satelit. Dia nak jadi presiden sebuah negara. Macam mana nak carikan supaya orang suka pada dia? Dia ambil gambar perang Bosnia. Gambar satu budak kecil yang berjalan di tengah-tengah runtuhan bangunan akibat perang. Maknya mati, bapaknya mati. Maka kamera pun ambil gambar, keluarkan dalam TV. Maka calon presiden ni pun nak cari glamour, bawa budak tu datang ke negara dia, dilayan. Maka dia pun menang presiden. Sebab konon-kononnya menolong mangsa perang, menolong kanak-kanak yang kematian ibu bapa. Bila dikaji, rupa-rupanya yang budak tadi berjalan di tempat lain, gambar bangunan runtuhan tu ialah gambar di Bosnia. Berlakon saja. Maka orang pun kata, oh inilah presiden kita yang cukup prihatin, presiden kita yang sangat baik, menang presiden. Bila dah menang, pergi serang pula negara Iraq. Ini yang dikatakan sebesar-besar pembohong. Tapi kita bila dengar, bila kita tengok, terus kita percaya. Sedangkan gambar boleh dibuat macam-macam. Macam gambar filem. Kita tengok cerita filem. Satu orang naik kereta, perempuan duduk sebelah dia, jalan dalam kereta. Bukan dia orang bawa kereta. Kadang gambar je di belakang, skrin macam ni. Saya duduk depan skrin, gambar tu berjalan, saya duduk situ je ke. Kereta tu macam bergoncang, orang duduk goncang kereta tu, nampak goncang-goncang pada orang je. Berapa lama dah yang kita kena tipu. Jadi yang ni yang Nabi nak sebut kepada kita dalam hadis-hadis ini. Dajjal itu ialah pembohong. Tambah sekarang ni lagi senang untuk berbohong dengan teknologi yang canggih, dengan kemahiran yang ada sekarang ni. Kenapa dipanggil Dajjal? Sebab pun dinamakan dia yang demikian itu kerana sangat-sangat bohongnya. Pertama, dia mengaku dirinya Allah. Dia mengaku dirinya Tuhan yang sangat berkuasa. Kalau orang yang sakit, dia boleh belah. Orang sakit ni boleh sihat.
Dia kata dia Tuhan. Cuba tuan-tuan tengok budaya Dajjal ni. Budaya Dajjal. Budaya yang tidak percaya pada Tuhan. Tak apa, sekarang hospital dah canggih. Peralatan pun dah canggih. Doktor pun dah canggih. Kamu ni bila dirawat, sembuh kamu. Bukankah itu budaya Dajjal? Budaya tidak percaya pada Tuhan. Nabi kata Dajjal ni, bila belah kepala orang, terbelah dua. Dan bila bercantum, hidup balik. Sekarang kan dah berlaku. Tuan-tuan sekarang sakit kepala. Dibelah, dia tempurung kepala. Diletak tempurung di bawah. Operate kepala, tempurung tu letak balik. Dan boleh cakap balik. Bukankah Nabi dah sebut? Tuan-tuan ni terbelah dada. Doktor belah dada, terkongkang dada. Jalankan pembedahan, kemudian jahit balik, sambung, boleh sihat jalan balik. Bukankah Nabi dah sebut Dajjal itu boleh belah orang putih dua, kemudian boleh bersambung, boleh berjalan, hidup balik. Ini dipanggil sebagai budaya Dajjal. Budaya inilah yang menjadikan orang tidak yakin dengan agama, malah tidak yakin pada Tuhan. Bukankah Nabi kata Dajjal tu kalau dia kata hujan, hujan. Kalau kemarau dia kata hujan, hujan. Hari ni kita boleh buat, bawa air garam, letakkan dalam kapal terbang dan simbahkan di atas awan, curahkan di atas awan, nanti hujan tiruan pun sampai. Maka tak perlu lagi sembahyang sunat istisqa, tak perlu lagi sembahyang sunat minta hujan. Kita dah boleh buat pembenihan awan. Ni yang inilah yang berlaku sekarang ni. Manusia mengaku Dajjal, mengaku Tuhan. Dia tidak lagi nak bergantung kepada Allah. Sebab dia kata dia lebih canggih. Apa boleh? Apa yang nak dibimbangkan sekarang ni? Dah mati. Kalau ikutkan dia tu dah mati. Dah koma. Hidup balik dia. Tengok pada keadaan tu memang dah mati dah. Dah terbelah sana, terbelah sini. Putih sana, putus sini. Tetapi boleh hidup. Yang kedua, dan dia mengaku dirinya boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Yang ni yang saya katakan tadi. Sebab itu bila kita sebut Dajjal itu, kita boleh katakan bahawa Dajjal itu ialah sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Sains itulah yang menjadikan kita jadi macam-macam. Bukan kita menolak sains, tetapi penyalahgunaan sains, penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, penggantungan hidup dengan teknologi. Lebih meninggalkan, lebih mementingkan teknologi sehingga tidak lagi yakin pada Allah. Itu yang jatuh Dajjal itu, yang jatuh syirik. Perkataannya mesti sihat punya. Dengan ubat ni mesti sihat punya. Kita ada mesin yang terbaru, kita boleh tahu punya, kita boleh buat punya, sampai menidakkan Tuhan. Yang ketiga, mengaku dirinya boleh menjadikan apa-apa sesuatu. Dia kata dia boleh buat apa benda yang dia nak buat. Nabi kata Dajjal ini sekelip mata boleh sampai daripada barat ke timur. Sekarang pun sekelip mata kita boleh lihat apa yang berlaku di Afrika. Semalam berlaku di Afrika. Hari ini juga kita tahu. Apa yang berlaku di Afrika sekarang kita tahu. Amerika 3-0. 3-2 sama dengan Slovakia. Tak Slovenia tak. 3. England pun 3 juga. Walaupun berlaku berpuluh ribu kilometer, kita tahu. England 3 dengan Algeria. Kita tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku sana. Dia boleh buat semua dalam sekelip mata. Bukankah itu yang Nabi sebut? Adanya budaya satelit, adanya budaya macam-macam. Semakin banyak tuan-tuan mempamerkan diri tuan-tuan dalam elektronik, semakin banyak kita mendedahkan diri kita kepada risiko yang kita sendiri belum tahu. Semakin banyak tuan-tuan menggunakan barang-barang elektronik, semakin tuan-tuan mendedahkan sebenarnya diri tuan-tuan siapa. Orang mengetahui rahsia kita dengan elektronik.
Sebab itu pejuang-pejuang Islam, mereka takkan ada handphone, tidak ada walkie-talkie. Mereka berhubung dengan jalan manual, dengan jalan lama. Mereka tidak dapat bunuh Osama bin Laden kerana dia tidak ada alat elektronik pada diri dia. Tapi kita, setiap pada tuan-tuan ni semua dia tahu. Yahudi semua tahu siapa tuan-tuan. Saya pun dia tahu. Anak berapa orang, isteri berapa orang, rumah berapa orang, semua dia tahu. Semua dia tahu. Semua dia tahu. Entah apa teknologi yang dia pakai. Entah berapa banyak spy dia kat kita, kita tak tahu. Sebab tu dia tidak takut kepada kita. Sebab dia tahu siapa kita. Semakin kita banyak mengeksposkan diri kita, semakin banyak orang tahu rahsia kita. Semakin kita berurusan dengan bank, orang tahu rahsia kita. Semakin banyak kita berhubungan dengan internet, orang lebih tahu siapa kita. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ya, kita banyak mendedahkan diri. Sebab itu ada negara-negara yang mengamalkan dasar. Dasar tidak terlalu open, tidak terlalu terbuka, langit terbuka. Umpamanya negara komunis Korea Utara, dia tak mengamalkan dasar open sky. Tidak, dia tertutup. Sampaikan nak buat latihan bola pun orang tak tahu kekuatan bola sepak Korea Utara. Malaysia ni segala kekuatan dia beritahu. Kekuatan bola sepak kita pun beritahu. Pergi berlatih kat luar negara, kena saja 4-0, 3-0. Pergi berlatih kat Turki, tumbuk pula. Kita mendedahkan. Korea Utara dia tak dedahkan kekuatan dia. Kekuatan tentera dia, pertahanan dia, perisikan dia. Sebab itu Amerika tak tahu nak buat apa dengan Korea Utara. Segala maklumat sulit. Menghadkan internet, menghadkan penggunaan telekomunikasi. Kerana secara tak langsung bila kita mengamalkan dasar telekomunikasi secara terbuka, kita telah mendedahkan berbagai-bagai rahsia kita kepada musuh-musuh kita. Bandingan dia macam tuan-tuan ada GPS lah. Mana dia tahu? Turn left, turn right. Semua dia tahu. Mana dia tahu? Semua dia tahu. Jalan Delima, Jalan Pahang, dia tahu benda ni. Menung kita. Tahu je. Sampai rumah, okey, sampai. Ada bendera pula. Oh, sudah sampai. Tahu dia, mana dia tahu? Atas bagi tahu. Atas bagi tahu. Yang ni yang Nabi sebut. Yang ni lah kadang-kadang dia boleh jadi dajjal. Dia boleh buat macam-macam benda. Kemudian, kerana apa yang berlaku di tangannya itu semuanya dijadikan Allah, bukannya ia sendiri menjadikan. Siapa yang kata dengan kemahiran sains boleh menyembuhkan orang sakit, kepakaran doktor boleh menyembuhkan orang sakit, dengan peralatan yang canggih itu menyembuhkan orang sakit, sebenarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pembohong. Yang menyembuhkannya ialah Allah, bukan peralatan, bukan doktor. Hanya yang zahir ia di hadapan makhluk menjadi Allah, akan jadi Allah Ta'ala mau menguji hambanya yang mukmin dan yang tidak beriman, maka Allah Ta'ala tunjukkan juga kekuatan dan kekuasaan dia. Allah Ta'ala jadikan apa yang Dajjal buat itu menjadi. Apa yang Dajjal buat itu betul-betul jadi. Sebab apa? Sebab sebagai ujian kepada kita. Adakah kita nak yakin pada Allah atau nak yakin kepada Dajjal? Macam tadi saya katakan, buat hujan tiruan. Semayang hajat, tak hujan-hujan. Semayang istisqa, tak minta, tak hujan-hujan. Tak juga hujan. Kita kata kita akan ambil helikopter, kita akan ambil kapal terbang, kita akan buat pembenihan awan. Sehari lepas tu hujan turun. Maka berapa ramai kata tengok, semayang tak hujan, tak dapat-dapat. Sekarang bila buat pembenihan awan, sudah hujan. Maka sekarang nak yakin pada pembenihan awan atau nak yakin pada Allah? Maka bila yakin pada pembenihan awan, datanglah syirik. Itulah dia. Sebab Allah zahirkan, Allah jadikan apa yang Dajjal itu buat
tujuannya ialah untuk memberikan pengujian kepada kita. Baik, kemudian daripada telah zahir Dajjal itu di bumi, ia pun mula tampil membuat kacau. Bila Dajjal ini melihat bahawa dia berkuasa, dia mampu membuat segala-galanya, maka dia pun membuat kacau dan haru ke atas manusia, mengaku dirinya Tuhan. Diajaknya turut apa katanya, dan apa kehendak orang yang menurutnya itu semua diikutkannya. Maka bila dia dah jadi terror, dah jadi hebat, apa yang dia buat? Dia ajak orang lain berpahaman macam pahaman dia. Malah dia kata dia boleh buat apa benda yang dia kehendaki. Saya dah sebut apa yang berlaku di dalam negara, di mana-mana negara, sama ada permusuhan, pergaduhan, peperangan kaum, di tengah-tengahnya mesti ada satu bangsa, mesti ada satu negara yang kerjanya ialah mengocak negara-negara yang bergolak tadi. Pergilah ke mana-mana negara dalam dunia yang bergolak, yang tak bergolak, mesti ada campur tangan gaib, tangan-tangan gaib yang mengocak negara-negara itu. Cuba kita siasat apa yang berlaku di Iraq, mesti ada tangan-tangan ajaib yang mengocak supaya orang Arab Iraq tidak bersatu sampai sekarang. Cuba kita lihat tunjuk perasaan di Thailand. Apa yang berlaku di Thailand, mesti ada kuasa ketiga yang mengganggu, yang mengacau. Begitu juga di Malaysia. Apabila berlaku pertikaian bersama orang Islam, mesti ada orang ketiga yang memperbuatnya. Orang-orang ketiga inilah yang dipanggil sebagai Dajjal. Selagi mana tidak mengikut dia, tidak mau mengikut fahaman dia, maka akan dikocaknya lah negara itu. Sekiranya dia berkata, aku berkehendakkan kepadamu hujan, maka ia pun menurunkan hujan. Dan jika sekiranya seseorang ada berkehendak berjumpa dengan dua mak bapaknya yang mati, maka dengan segera ia jumpakan. Kita boleh bercakap dengan orang mati, dan hari ini sudah berlaku. Orang yang mati boleh kita bercakap. Tuan-tuan boleh bercakap dengan P. Ramlee, boleh buat. Spirit ke Ustaz? Ini bukan spirit. Jangan dia ambil duit siling, tulis ABC 1, 2, 3 pula, panggil hantu P. Ramlee datang, jari duduk bawa. Bukan. Tuan-tuan boleh buat duet lagu Getaran jiwa melanda hatiku, duet dengan P. Ramlee. P. Ramlee dah mati 30 tahun dulu. Orang yang sekarang masih hidup boleh menyanyi dalam satu album. Apa tuan-tuan tak hebat? Nabi dah sebut lah. Boleh bersebut, boleh buat orang yang dah mati, kita boleh jumpa dalam filem. Sekarang dah buat dah. Forrest Gump dia buat filem apa? Dia buat filem, dia berjabat tangan dengan John F. Kennedy. Sedangkan Forrest Gump tahun 90-an, Kennedy tahun 60-an. Tapi dalam filem tu macam berlakon sekali. Siap bercakap lagi, siap jabat tangan lagi, bertepuk tampar lagi. John F. Kennedy bersalam dengan orang lain sebenarnya, tetapi dia padamkan orang lain tu, dia masukkan pelakon Tom Hanks berlakon. Jadi kita nampak boleh hidup orang yang dah mati, boleh berlakon dengan orang yang masih hidup. Sains hari ini boleh buat. Ini yang Nabi sebut. Bukan maknanya kita boleh cakap dengan orang mati, bukan. Dajjal bukannya Nabi. Nabi Isa betul, dia pukul hidup. Nabi Musa betul, pukul dengan lidah lembu hidup. Kemudian mati balik orang ini. Takkan Dajjal nak mengatasi Nabi? Tidak. Dajjal tidak akan mengatasi Nabi. Nabi paling hebat. Di sini maksudnya ialah sains. Kita boleh buat orang yang dah mati boleh hidup balik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk lagunya, dalam bentuk suaranya, dalam bentuk lakonannya. Orang yang masih hidup boleh berlakon dengan orang yang sudah mati. Hari ini kita mudah buat lah.
Cuma di Malaysia ni haram tak dulu. Fatwa kata haram. Kalau tak haram fatwa ni tuan-tuan, rasa-rasa dah buat dah. Dah buat dah. Orang putih buat. Berapa banyak filem-filem yang direfreshkan balik. Ditokok tambah orang yang dah mati berlakon dengan orang hidup. Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis ini. Kemudian kata dia lagi, tetapi semua perkara yang telah didapatinya membuat seperti kehendak orang yang berkehendak kepadanya ialah sihir juga, permainan juga, silap mata juga. Kerana hujan yang diturunkan itu ialah turun dengan kudrah Allah, bukannya dengan pembenihan awal. Hari ini kalau kita mandul, kita boleh dapat anak walaupun mandul. Orang yang berkahwin 20 tahun, 10 tahun tak ada anak, boleh dapat anak dengan jalan macam-macam sains. Ini yang disebut. Tak payah dah baca surah Luqman, surah Maryam. Kamu masuk ke benda ni, dapatlah anak kamu. Masuk dalam balang, ambil air mani, buat permandian beradat, dapatlah anak. Nabi sebut tuan-tuan benda ini. Bukan saya sebutkan di sini sains itu benda yang salah, tidak. Yang salah tadi ialah yakin bahawa sains boleh buat macam-macam. Sedangkan yang berlakunya itu bukan kerana sains. Yang berlakunya itu ialah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah. Bukan sains yang menurunkan hujan. Bukan. Allah yang menurunkan hujan. Bukan sains yang menyembuhkan orang yang sakit. Allah yang menyembuhkan. Yang salah nombor 2 kita ialah kita yakin bahawa sains itu mampu membuat dan bergantung sepenuhnya kepada sains. Yang itu yang salah. Orang yang buta boleh jadi celik. Dajjal kata boleh jadi celik. Celik orang buta. Sekarang orang buta boleh buat operate, jadi sihat macam Kasim Selamat. Tak ada masalah. Orang yang tak boleh bercakap, boleh bercakap. Ditutupkan mulut dia, tutupkan sumber mulut dia, sekarang dah boleh bercakap. Orang yang putih dua, badan putih, badan melekat, kepala melekat, potong kepala, boleh jalan dua-dua. Orang yang melekat badan dia, dipotong badan dia, sekarang seorang satu kaki, kaki ni pakai kaki palsu. Boleh belah dua, daripada bercantum ke siap, boleh belah dua, hidup berjalan, main bola dua-dua orang. Dulunya bercantum badan. Yang ni yang Nabi sebut, orang yang boleh dibelah dan boleh hidup. Sekarang dah ada agama sains, dipanggil sebagai Scientology. Dan salah seorang penganut kuat Scientology ialah Tom Hanks, Tom Cruise. Dia ni yang mengamalkan budaya akan hidup balik. Sebab tu Tom Cruise kata kalau dia mati jangan tanam, simpan dalam kotak kaca. Satu hari nanti sains akan menghidupkan orang mati. Dia yakin sampai tahap macam itu. Ini dipanggil kesesatan. 1986 Diego Maradona menjaringkan gol lawan dengan England. Ditanduknya bola, sambil duduk tanduk, sambil dia tepis bola. Akhirnya gol. Referee-nya daripada Tunisia. Referee tak apa nampak. Dia pun siap whistle, tunjuk ke depan. Gol. Reporter ambil gambar, kata tangan. Orang tengok tangan. Penonton tengok tangan. Siaran langsung pun tangan. Tapi Tunisia seorang referee, dia kata dah sah. Gol. Semua orang kata tak gol sebab Maradona tanduk dengan tangan. Tetapi tetap dikira. Akhirnya menang 1986, Argentina menang Piala Dunia. Apa yang berlaku di Argentina selepas itu? Mereka mengatakan bahawa tangan yang menanduk bola masuk itu ialah tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Maka timbullah agama Maradona di Argentina. Sampai wujud satu agama, nama dia agama Maradona. Alasan dia apa? Alasan dia macam mana
Referee tak nampak, orang lain semua nampak. Macam mana tak gol boleh dikira gol, melainkan Tuhan yang tolong. Maka dikatakanlah bahawa Maradona itu sebagai satu ikon, sebagai sebuah agama yang baru di Argentina. Sampailah dia mabuk, dia minum arak, dia gemuk, dia tak boleh kontrol diri dia, baru orang tahu mana boleh Tuhan mabuk, tak boleh kontrol diri, macam mana nak memerintah dunia kalau dia pun tak boleh perintah diri sendiri. Baru sekarang reda sifat agama yang ada pada negara Argentina yang menganggap Maradona itu sebagai Tuhan. Jadi begitu juga dengan sains. Bila taksubnya manusia kepada sains, maka mereka pun mewujudkan satu agama baru yang dipanggil sebagai agama sains, yang menidakkan Allah dan mengatakan bahawa sains itu adalah Tuhan. Tidak perlu Tuhan, kita hanya perlu ada sains. Maka inilah yang dipanggil sebagai Dajjal, yang merosakkan kita. Hendaklah jaga diri masing-masing. Siapa-siapa yang berjumpa dengan Dajjal, yang pertama jangan turut akan dia. Dengan sebiji bola yang dipermainkan di Johannesburg, di Durban, di Pretoria, maka ramailah orang yang tak sembahyang maghrib hanya kerana nak tengok bola. Ada satu SMS yang hantar pada saya. Dia kata, Ustaz, saya bekerja di bidang penyiaran. Kerja saya ialah menyiarkan secara langsung pertandingan bola sepak. Saya tak boleh tinggal konti, tak boleh tinggal benda ini. Sebab sekarang secara langsung, boleh tak boleh saya qadakkan sembahyang maghrib ni. Siang tuan-tuan, dia tak boleh tinggal sekarang secara langsung. Buatnya tergendala ke, buatnya apa ke, wayar putih ke apa ke, siapa nak jaga. Akhirnya dia pun tak boleh sembahyang sebab dia nak jaga tentang secara langsung ni. Soalan dia, boleh tak saya qadak dengan Isyak? Itu baru seorang yang bertanya. Itu yang bekerja. Yang tak kerja ni, yang duk melangut, yang duk berjudi, yang bertaruh nombor, yang bertaruh siapa kalah siapa menang, sampai putih tangan di Pulau Pinang, nak bertikam nombor punya pasal, putus tangan. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada orang yang bangun tengah-tengah malam pukul 2 pagi nak tengok secara langsung. Akhirnya tidur pukul 4 pagi. Bila tidur pukul 4 pagi, semayang subuh di mana? Mana semayang subuh? Itulah dia yang dikatakan Dajjal. Tak payahlah sibuk-sibuk, tuan-tuan. Negara kita tak masuk pun, tak payah sibuklah. Saya kata lah, pasukan bola sepak kita, kalau lawan pasukan bola sepak Brazil, wanita, kalah kita, tuan-tuan. Kalah, terus duduk bangga. Baru ni sukan Malaysia yang menang pingat emas 100 meter 10.7. 10.7. Lelaki rekod dunia wanita 10.21. Kalau orang perempuan lawan dengan kita, menang lagi perempuan Amerika. Hak dunia punya 10.21. Rekod dunia wanita lari. Kita hak Malaysia laki-laki 10.7. Sebab tu kita tak disuruh bersaing dalam bidang sukan. Tetapi manusia nak bersaing juga dalam bidang sukan. Sedangkan sukan ni sebenarnya hanya untuk riadah, untuk sihat, untuk berkenal-kenalan. Bukannya untuk dibuatkan macam sekarang, berhabis-habisan, berbilion-bilion ringgit. Tapi sayang, kita ikut apa yang Dajjal buat, maka kita pun jadi leka dengan bola. Padahal tak ada apa pun bola. Bukannya kita tak ada kena mengenal langsung kita ni dengan Argentina. Tapi nak buat macam mana? Ada orang musim bola ni, bos dia suruh pakai jersey bola main kerja. Saya jumpa hari Khamis kemarin. Saya jumpa. Saya pergi pejabat dia, tengok semua pakai jersey. Yang kawan ni Brazil, kawan ni Argentina, yang kawan ni England. Loh, pasal perempuan ni bos suruh pakai. Arahan
nampakkan semangat bola, demam bola. Masya Allah, pelik-pelik sungguh tuan-tuan. Ya, manusia sekarang ni pelik-pelik. Yang bukan-bukan pun dia ambil berat. Yang sukma dia melakar tu dia tak ambil berat apa pun. Nak jadi apa, jadilah. Ya, hak dalam negara dia tak ambil berat, hak di luar negara duk bapana lah apalah. Tak ada kerja. Baik, kemudian. Dan kata dia lagi, dan jangan percaya apa yang didakwanya. Dan ajakannya dan apa katanya, jangan percaya. Sebab apa yang mereka ajak, apa yang mereka seru adalah benda yang salah dan benda yang akan merugikan kita balik. Maka sesiapa yang menurut dan mengikut akan Dajjal dan mendengar apa yang katanya, sebagai dengar percaya, maka dia ialah orang kafir. Wal'iyazubillah. Dia kata sains inilah yang boleh menyembuhkan, bukan Tuhan. Syirik. Sainslah yang boleh menurunkan hujan. Syirik. Sainslah yang boleh menghidupkan orang mati. Syirik nama dia. Dan sesiapa yang tiada menurut akan dia, tiada mendengar apa cakapnya, dan tiada mendengar akan dakwanya, maka dialah orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya. Tadi awal-awal Nabi sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, kalau kita orang yang beriman, datanglah bapak Dajjal macam mana pun, kita tak jadi apa. Sebab tu Nabi kata 2 tempat saja Dajjal tidak berkesan, di Mekah dan di Madinah. Dajjal tak boleh masuk, takkan masuk. Tak ada orang pakai skirt di Mekah. Cok jari yang tak ada. Tak ada orang pakai seluar pendek naik motor ronda tengah-tengah Mekah. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Sebab Nabi jamin Dajjal tak boleh masuk sana. Budaya Dajjal tak boleh masuk sana. Pahaman-pahaman Dajjal tak boleh masuk sana. Di Mekah, di Madinah, 2 tempat ni Allah pelihara. Yang laki-laki berjubah, yang perempuan bertudung. Tuan-tuan takkan jumpa di sana yang perempuan dengan laki-laki berbikini. InsyaAllah tak jumpa. Pom-pom tak ada. Tak ada ah. Duk kita di Malaysia ni, duk di hotel ni, nak bila nak mandi kolam renang kena pakai bikini. Duk di sana tak ada, tuan-tuan. InsyaAllah tak ada. Itulah yang Nabi pelihara. Selain daripada Mekah dan Madinah, insya-Allah ada. Duduklah tang mana pun pelacur ada. Di Kelantan tu orang tangkap pelacur-pelacur dengan kata tak ada. Tambah di Kuala Lumpur lagi pun selera. Di Ipoh berlambak-lambak. Sebab budaya Dajjal dia masuk semua tempat. Serambi Mekah tak serambi Mekah, serambi Kaabah tak serambi Kaabah. Kalau bukan betul-betul Mekah, tetap ada budaya Dajjal. Yang Allah pelihara ialah di Mekah dan di Madinah. InsyaAllah tidak ada Dajjal dan budaya Dajjal yang boleh berkembang masuk. Baik. Telah dikatakan tadi bahawa Allah Ta'ala menzahirkan Dajjal kerana apa? Karena sebab Tuhan mau menguji iman seseorang hamba-Nya, sama ada kuat ataupun lemah. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, orang yang paling kuat iman ialah orang yang tak buat jahat. Orang yang paling kuat iman, orang tak buat benda haram. Orang yang paling kuat iman, orang yang paling baik, orang yang paling bagus sekali, orang yang paling kuat beribadat ialah orang yang tak buat benda haram. Kalau saya tak buat benda haram, saya duduk dalam hutan, itu benda biasa. Saya duduk dalam hutan seorang-seorang, habis kuat kawan dengan citah. Duduk kawan dengan beruk, ngorang hutan. Saya baik. Saya nak tengok aurat apa. Aurat orang hutan. Macam dosa pun. Tengok pi ya. Tapi dia ustaz, dia orang ustaz. Memang orang, tapi dia hutan. Yang salahnya tengok orang. Tak salah. Dalam hutan memanglah baik, tapi itu belum baik. Yang baik ni tuan-tuan, duduk tengah pekan. Apa yang tak ada pada pekan?
Apa yang tidak ada di bandar ni? Apa benda tak ada? Pelacur bersepak-sepak. Pelacur laki-laki ada, pelacur perempuan pun ada. Tapi tuan-tuan tak campur. Maksiat, kelab malam, karaoke, semuanya ada. Ada tuan-tuan masuk. Tuan-tuan tak pernah pergi pun. Tak ambil tahu pun. Tuan-tuan tak campur pun. Disko, bersepak-sepak. Bersepak-sepak daripada The Ship sampai The Kapak. Punya banyaknya maksiat disko-disko. Tak ada kejadahnya tuan-tuan masuk dalam disko. Tuan-tuan boleh kontrol diri tuan-tuan. Datanglah siapa penyanyi pelakon pada luar negara. Shakira ke, Syukur ke datang. Ada tuan-tuan ambil kisah? Tak. Itulah yang Nabi sebut. Dajjal ni datanglah macam mana pun, bagi orang yang beriman, dia tak terkesan. Malah kata Nabi, orang ni lebih hebat daripada zaman sahabat. Sebab tadi dia tanya, Abu Ubaidah Al-Jarrah tanya pada Nabi, macam manakah hati orang beriman pada masa itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, macam kamu atau lebih baik daripada kamu. Nabi kata hati orang yang beriman di zaman Dajjal itu, hati dia macam hati para sahabat. Kuatnya pada iman, malah kadang-kadang lebih kuat daripada sahabat. Sebab apa lebih kuat daripada hati para sahabat? Sebab zaman sahabat mana ada benda disko, mana ada haram, mana ada arak berleluasa, mana ada konsert berleluasa, mana ada panggung wayang, mana ada karaoke, mana ada maksiat. Mereka jadi baik, kita tak heran sebab benda baik Nabi ada di tengah-tengah mereka. Tetapi sekarang Nabi tak ada di tengah-tengah kita, yang ditinggalkannya Quran dan hadis. Tapi kita tetap pertahankan iman kita. Maknanya kita ni kadang-kadang hati kita, hati lebih kuat daripada sahabat. Seperti mana hadis yang saya bacakan tadi. Yang tu yang kita kena faham. Datanglah Dajjal macam mana pun, kita bukan kisah pun. Dia buat tarian gelek dekat tempat restoran Arab ni, lantak lah. Kita tetap makan tom yum gitu. Tapi kalau iman tak kuat, yang inilah yang jadinya. Iman tak kuat. Yang tu, ingat tuan-tuan, Dajjal ini adalah ujian daripada Allah. Apa yang berlaku kepada kita ujian. Nak tengok iman kita kuat ataupun tidak. Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi Allah selepas daripada Nabi Nuh, melainkan semuanya memberi takut akan umatnya dan memberi ingat bahawasanya Dajjal itu akan dizahirkan Allah Ta'ala ke dalam dunia. Kenapa bermula dengan Nabi Nuh? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Adam, Idris, Nuh. Kenapa Nabi Nuh ke bawah baru bercakap? Kenapa Nabi Adam tak cakap pasal Dajjal? Kenapa Nabi Idris tak cakap pasal Dajjal? Sebab zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris tidak ada penyelewengan maksiat. Tidak ada kejahatan. Tidak ada penyelewengan akidah. Tidak ada yang sembah tokong. Tidak ada yang sembah berhala. Tidak ada yang sembah pokok. Tidak ada yang sembah matahari, bulan, bintang di zaman mereka. Bermulanya penyelewengan akidah, bermulanya kesalahan menyembah Allah berlaku di zaman Nabi Nuh. Orang tidak sembah Allah, mereka sembah batu. Batu yang mereka sembah, berhala yang mereka sembah. Batu itu mereka buat. Batu itu mereka yang ukir. Batu itu mereka yang cat. Dan batu itu yang mereka sembah. Sedangkan bukanlah batu itu yang membuat dia. Kita kena sembah pada yang membuat kita. Kita kena taat pada yang bagi makan pada kita. Mak kita melahirkan kita, bapa kita bagi makan kita. Sebab itu kita taat pada mereka. Bandingan begitu. Kita bawa lagi pada yang lebih jauh. Allah yang menciptakan kita. Maka kita perlu taat kepada Allah. Allah yang bagi makan kita. Kita kena perlu taat pada Allah. Patung itu dia tak bagi makan pada kita. Patung itu tidak menghidupkan kita. Tidak menciptakan kita. Buat apa kita sembah patung? Tetapi di zaman Nabi Nuh, ada 3 patung yang disembah sebagai Tuhan.
Maka sebab itulah bermulanya syariat di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bermulanya syariat. Maka syariat pun berlaku dan Nabi Nuh berpesan kepada umat-umatnya, jaga-jaga dengan Dajjal. Selepas Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, Nabi tadi pesan jaga-jaga dengan Dajjal yang boleh membiak dalam masyarakat. Tetapi tiada tahu masa mana zahirnya. Hinggalah sampai kepada hari ini belum zahirnya, iaitu satu rahmat Tuhan kepada kita. Jadi tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi ialah budaya Dajjal, fahaman Dajjal. Tetapi yang betul-betulnya Dajjal itu ialah sesusuk tubuh manusia. Sebelum nak sampai Dajjal yang besar ini, Dajjal kecil inilah yang membantunya. Dajjal yang besar itulah yang belum turun. Yang awal-awal mukadimah saya katakan tadi, iaitu manusia. Dia Dajjal ni manusia, yang ni belum turun. Maka hendaklah ingat sungguh-sungguh akan diri kita daripada kesesatan. Jikalau difardu takdirkan terbit pada masa seseorang yang jumpa, demikianlah yang disebutkan oleh para nabi sebelum daripada nabi kita sekalipun. An Abi Ubaidah bin Al-Jarrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu lam yakun nabiyyun ba'da nuhin illa qad anzara al-dajjal qaumahu. Diriwayatkan daripada sahabat nabi yang bernama Abi Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abi Ubaidah Al-Jarrah ni tuan-tuan adalah pemegang Baitul Mal, pengarah Baitul Mal. Bahagian harta-harta, bahagian pembahagian harta-harta yang kawannya ialah Ubaidah Al-Jarrah. Zaman Nabi sampai lepas zaman Nabi pun dia pegang. Seorang bahagian penjaga bahagian zakat, penjaga bahagian al-ehwal Baitul Mal. Saya dah kata daripada tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah, hari ni dia lantik, besok dia pergi pasar. Bila dia pergi pasar, sampai tengah jalan bertemu dengan Umar Al-Khattab. Umar tanya, kamu nak ke mana Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, saya nak ke kedai. Macam biasalah saya nak meniaga, kan kerja saya meniaga. Kata Umar, kalau kamu meniaga, siapa yang nak mentadbir? Bukankah kamu khalifah? Kata Abu Bakar, kalau saya pergi meninggalkan kerja, saya tak meniaga, siapa nak bagi makan anak-anak saya? Saya perlukan duit nak bagi makan anak-anak. Kalau saya sepenuh masa jadi khalifah, mana dapat duit? Lalu Umar Al-Khattab kata, betul juga. Kalau kamu tak ada duit, macam mana nak tanggung isteri dan anak-anak? Pergi jumpa dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah yang jadi ketua Baitul Mal. Kata Umar, wahai Ubaidah, Abu Bakar ni pemimpin kita. Dia tak ada allowance, dia tak ada gaji. Dia terpaksa bekerja. Bila dia bekerja, saya bimbang urusan pentadbiran menjadi sangkut. Boleh tak dia dapat allowance Baitul Mal supaya dia berhenti berniaga dan dia mentadbir negara? Abu Ubaidah kata boleh, tetapi bayarannya tetap sama dengan orang lain. Tidak ada kelebihan. Walaupun kamu pemimpin, kamu tak ada kelebihan dengan orang lain. Maka Abu Bakar pun berkata, saya terimalah. Akhirnya Abu Bakar pun berhenti berniaga dan dapatlah allowance daripada Baitul Mal yang sama allowance dia macam rakyat biasa, tak lebih tak kurang. Itulah adilnya Islam. Sampai pada satu tahap macam itu, kamu siapakah, anak kamu berapa orang, allowance dibagi mengikut jumlah anak. Isteri kamu berapa orang, anak kamu berapa orang, allowance dibagi mengikut itu. Walaupun kamu khalifah. Dalam Islam tidak ada kezaliman. Dalam Islam penuh dengan keadilan. Maka katanya, dikhabarkan
bahwasanya tiada ada nabi kemudian daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam, melainkan sungguh-sungguh telah memberi ingat akan Dajjal kepada kaumnya. Yakni dia khabarkan oleh nabi-nabi akan kaumnya bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menzahirkan seorang Dajjal yang amat besar fitnahnya kepadanya. Dia mengaku dirinya Tuhan dan Allah Ta'ala menyertakan pada masa zahirnya Dajjal ke dunia. Pada masa itu dalam keadaan orang kelaparan. Bila sebut orang kelaparan, orang hilang sabar. Orang yang tidak sabar datang jumpa Dajjal, minta kepada Dajjal makanan. Orang yang ada iman tidak akan jumpa Dajjal. Maka apabila jumpa Dajjal, minta makanan, Dajjal berkata, kalau kamu nak dapat makanan, kamu mesti mengaku aku sebagai Tuhan. Maka mengakulah mereka Dajjal sebagai Tuhan. Tuan-tuan cuba tengok budaya Amerika sekarang. Tidakkah sama dengan budaya Dajjal? Dia pergi kepada negara-negara yang kebuluran, negara Afrika yang kebuluran. Dia bagi bantuan. Bila dia bagi bantuan, syaratnya apa? Jangan amalkan Islam di negara kamu. Somalia dilanda dengan kebuluran, perang saudara, kebuluran. Amerika datang. Apa yang berlaku? Boleh dapat bantuan kami, tapi jangan laksanakan undang-undang Islam. Di Habsyah, di Sudan, dilanda dengan wabak kelaparan, kebuluran. Apa yang berlaku pada Habsyah sekarang? Apa yang berlaku kepada Sudan sekarang? Tidak ada lagi pemerintahan Islam. Yang ni yang bahaya. Dan tidak mustahil Amerika juga ada di negara-negara Asia yang dapat bantuan keuangan daripada Amerika, yang dapat bantuan pakej makanan daripada Amerika, yang ada perjanjian-perjanjian dengan Amerika. Di antara syarat-syaratnya apa dia? Tidak boleh melaksanakan Islam. Ayat ni yang berlaku banyak. Sebab kita mengharapkan dan kita menganggap bahawa Amerika ini polis dunia, tuan dalam dunia. Tak ada Amerika kita tak boleh hidup. Daripada negara Arab sampai negara-negara Asia yang lain, semuanya menganggap tak ada Amerika, susahlah kita. Mereka tidak menganggap kalau hilang keyakinan pada Allah, kita susah. Tetapi mereka anggap kalau Amerika tak tolong, kita susah. Sebab itu semua pemimpin-pemimpin dunia teringin nak jumpa dengan Presiden Amerika. Kalau jumpa dengan Presiden Amerika tu kira hebat. Sebab mereka menganggap ni paling teror, Amerika paling berkuasa. Malah ada pemimpin-pemimpin negara-negara Islam sanggup membayar janji dapat jumpa dengan Presiden Amerika. Berapa juta pun tak apa, janji boleh jumpa. Cuba tuan-tuan tengok negara-negara yang tidak ada hubungan dengan Amerika, yang tak kebuluh, yang tidak kelapa, yang tak teringin pun nak jumpa Presiden Amerika. Apa jadi pada negara mereka? Berkembang dengan baik, berkembang dengan elok. Cuba tuan-tuan tengok sekarang China, negara yang sangat-sangat maju sekarang ni, membangun dalam kadar kekuatan ekonomi pada skala yang sangat besar. Saya kata dah pada tuan-tuan, negara China dia tutup laman web lucah. Malah setiap laporan daripada rakyat yang mendedahkan laman web lucah akan mendapat hadiah wang tunai daripada kerajaan China. Ada dia takut pada Yahoo, takut pada Google. Mana dia takut? Google ugut, kalau kamu tutup laman web lucah, kami akan tutup operasi kami di China. China jawab, nak tutup, tutuplah. Apa peduli kami? Janji rakyat kami tidak ada budaya lucah. Kita lihat negara seberang kita. Presiden Amerika pernah duduk negara mereka zaman budak-budak. Punya kelapak nak panggil mereka tu mai. Dah 2 kali dah cancel tak jadi mai. Punya ferah menungging. Duk rasa mereka tu hebat. Apa jadi pada negara mereka? Ekonominya macam mana? Sedangkan mereka adalah negara minyak. Negara minyak tuan-tuan. Besar. Tapi ekonomi rakyat dia susah.
merantau ke seluruh dunia nak jadi pembantu rumah. Dalam negara sendiri tak boleh nak bagi hidup kepada rakyat. Jadilah pembantu rumah di Afrika, di negara Arab, di Malaysia, merantau cari rezeki. Sedangkan negara mereka negara minyak. Apa yang berlaku pada minyak mereka? Bila sesuatu benda kita tidak mengambil pendekatan jalan agama dalam pemerintahan, dalam hidupan sehari-harian, maka barakah akan hilang. Begitulah negara kita juga. Kita ada minyak, kita ada banyak sumber hasil. Tetapi kalau tidak diuruskan dengan secara Islam, nikmat-nikmat itu hanya berjalan pada kelompok yang sama dan orang lain, dan kehidupan masyarakat lain tetap berada pada kedudukan yang sama. Adapun orang yang berada dalam kekuatan iman dan kuat sabarnya atas cubaan dan ujian Allah, maka datanglah Dajjal. Maka alamat Dajjal itu nampak pada dua biji matanya. Di antara dua biji mata Dajjal tertulis Dajjal. Orang Islam nampak itu adalah Dajjal. Dan diberi taufik oleh Allah Ta'ala, siapa-siapa yang bencikan Dajjal dapat membaca tanda yang berada di dahi Dajjal. Orang yang ada iman, dia boleh tengok ini Dajjal. Dia boleh tengok ini pengaruh Dajjal. Hanya orang yang tak beriman saja yang nampak ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tuan-tuan balik buka sejarah Piala Dunia. Daripada Piala Jules Rimet sampailah sekarang ni Piala Dunia dalam bentuk bulat di atas. Itulah yang diagung-agungkan. Bermula 1966 Piala Dunia. Jangan lupa pada masa sibuk Piala Dunia berlangsung itulah Yahudi Israel menjajah negara Palestin. Jangan lupa. Ketika kita sibuk Piala Dunia tahun 69, tahun 70, pada masa itulah Masjidil Aqsa dibakar. Jangan lupa, setiap Piala Dunia ada saja benda yang berlaku. Kerana pada masa itu umat Islam sibuk dengan bola, sibuk dengan sukan, dan mereka meninggalkan benda-benda yang lain. Semua benda lain adalah kecil. Yang besar ialah Piala Dunia. Banyak benda besar ditinggalkan. Berita sensasinya ialah Piala Dunia. Itulah kesempatan yang diambil. Orang yang beriman dia nampak ini adalah unsur Dajjal. Ini adalah unsur yang merosakkan manusia. Bila sebut Piala Dunia akan datangnya judi. Bila sebutnya Piala Dunia akan datangnya pendedahan aurat. Akan dipamerkan gambar-gambar perempuan-perempuan yang seksi-seksi yang menonton Piala Dunia. Akan dibubuh dalam majalah, dalam surat khabar, muka depan, muka tengah, muka belakang dengan warna-warni. Maka orang-orang Islam pun bila tengok bola sepak selepas ini, perempuan-perempuan Islam pun akan pakai bikini, pakai baju mendedahkan aurat, conteng sana, conteng sini di muka. Semuanya akan dipamerkan, akan ditiru. Orang yang beriman dia nampak ini adalah Dajjal. Tetapi bagi orang yang kurang imannya, dia menampak ini adalah sumber ekonomi, sumber duit, sumber keseronokan. Tak apa yang mereka seronok, mereka sendiri pun tak tahu. England menang dia tak untung, England seri dia tak rugi, England kalah pun tak ada kena mengena dengan dia. Tetapi dia hidup, dia lebih hebat daripada budaya England sekalipun. Jadi inilah tuan-tuan. Ya, kena tambahkan iman kita supaya kita dapat mengenali mana dia yang dikatakan Dajjal. Nabi kata kita boleh kenal. Tengok television kita boleh kenal mana filem-filem Dajjal, mana filem-filem yang bukan Dajjal. Baik, tandakan di situ kita akan sambung lagi berkenaan dengan Dajjal. Wallahu a'lam.